Kalau tak mau bincang, nak perang. Perdana Menteri kata sama ada berunding atau berperang. Ni apa kes? Kes ni apabila ada satu kapal daripada China provoke kita punya projek cari gali Petronas di kawasan berdekatan dengan beting Patinggi Ali, yang memang kawasan kita, dalam kita punya exclusive economic zone milik perairan tanah air kita 100%. China masuk dan provoke. Betul ke berunding itu ialah the only way untuk kita elak daripada perang dan tewas dengan China? First kali kita kena faham apa makna bila berunding. Bila berunding, ada dua pihak yang nakkan satu benda yang sama. Pihak ni nak 100, pihak ni pun nak 100. Logik tak? Kedua-dua pihak dapat 100. Bila berunding maknanya ada pihak yang akan kena kompromi bahagian dia supaya pihak lain pun boleh terima dengan hasil perundingan tersebut. Dalam kes kita dengan China, perairan yang dicerobohi dan diprovokasi oleh China ini ialah perairan yang 100% milik kita. Kalau kita memilih untuk berunding dengan China, itu artinya China yang pada asalnya tidak ada hak langsung untuk menceroboh dan memprovokasi kita di perairan kita, bila berunding, kemungkinan akan mendapat beberapa benda yang mereka minta. Kalau tak, takkan berlakulah perundingan. Jadi, ini sebenarnya satu modus operandi yang lebih kurang kalau kita tengok yang berlaku di Palestin. Apabila rejim Zionis mengambil tanah orang-orang Palestin, orang Palestin marah, maka dia pun kata, mari kita berunding. Bila berunding, dia serah balik 50% tanah tu. 50% dia dah ambil. Walhal dia bermula dengan kosong. 1947 buat begitu, 1967 buat begitu, sampai ke hari ini dia buat begitu. Tinggal berapa kerat sahaja tanah Palestin yang dimiliki oleh orang Palestin sendiri, bakinya habis dah kena sapu dengan rejim Zionis. China tahu jika dia berunding direct dengan kita secara bilateral dan tidak selesaikan isu ni melalui cara-cara lain, mereka mempunyai leverage ke atas kita. Sebab secara ekonomiknya, Malaysia sangat banyak sudah pun terikat dengan FDI daripada China. Jadi logik tak dalam rundingan kita dengan China, kita boleh memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan 100% eksklusif economic zone kita. Jadi bermakna mentaliti untuk mencari rundingan dengan China ini satu mentaliti yang berbahaya dan merugikan kedaulatan negara. So ada orang tanya, habis kalau macam tu kita kena pergi perang ke? Lawan. Kalau kita perang sekarang, sebenarnya tengok dengan aset kita dan sebagainya, memanglah kita kalah. Jadi mungkin sebab itu PM kata takkan kita nak perang. Sini sekali lagi saya nak sentuh isu bukan isu perang atau tak perang, tapi isu mentaliti pimpinan kita. Misalnya dulu kita dengar statement, dan sebenarnya statement yang lebih kurang mengelak daripada konfront ataupun bersikap tegas dengan China dalam isu kedaulatan perairan kita ini. Daripada dulu konsisten sebenarnya pemimpin-pemimpin kita tidak berani untuk bertindak tegas. Daripada zaman BN masuk ke zaman PH, masuk ke zaman PN, masuklah ke sampai zaman sekarang. Kepimpinan kita tidak ada kemampuan untuk tegas menghalang China daripada sesuka hati menceroboh perairan kita. So adakah kita nak kena perang? Kalau perang ialah dengan keadaan kita sekarang, mungkin kita akan kalah. Cuma isunya, saya nak petik yang dulu mungkin Menteri Pertahanan dulu, Mat Sabu pernah sebut, kan? Dia kata kita ni grass je, rumput je. Elephant fight with elephant, grass will suffer. Kalau kita kekal melihat kita sebagai grass selama-lamanya, memanglah kita akan suffer. Tapi adakah kita, walaupun sebuah negara yang kecil kalau dibandingkan dengan China, tidak boleh mempunyai kuasa leverage untuk bersikap tegas kepada China? Perhatikan apa yang berlaku kepada Singapura misalnya. Kalau hari ini berlaku perang, na'udzubillah, di antara Malaysia dengan Singapura, susah sebenarnya untuk Malaysia dengan mudah-mudahnya menewaskan Singapura. Sebab apa? Singapura walaupun kecil, walaupun tidak banyak sumber, walaupun tidak ada tanah sebesar kita, populasi sebesar kita, tetapi mereka telah membina satu kemampuan untuk bersiap siaga dalam keadaan berlakunya serangan ataupun ancaman ke atas kedaulatan mereka. Sama juga yang dengan Israel hari ini. Walaupun di Timur Tengah ia sebuah negara kecil, tidak ada sumber, tetapi walaupun kecil, ia kuat dan mampu menundukkan negara-negara besar yang lain seperti Mesir, Saudi dan sebagainya. Jadi, berfikiran bahawa Malaysia selama-lamanya kecil, Malaysia selama-lamanya kancil yang kecil di tengah-tengah hiruk pikuk gajah-gajah yang besar ini sebenarnya juga satu mentaliti yang berbahaya dan merugikan kedaulatan negara. Kenapa tidak kita ada wawasan untuk membangunkan kemampuan negara kita dengan segala resource, segala sumber yang kita ada, menyiapkan negara kita menjadi satu negara yang mampu bersiap siaga dalam apa juga keadaan, termasuklah worst case iaitu peperangan. Jadi di sini sebenarnya jelas daripada statement PM yang mengatakan sama ada kita berunding atau kita terpaksa perang dan tewas ialah satu statement yang bermasalah, dan inilah sebenarnya gambaran mentaliti pimpinan negara kita yang mana mereka berfikir secara short term
akan pilih satu pilihan yang sustain mereka punya kedudukan sebagai PM, sebagai kerajaan untuk 5 tahun sebelum PRU next. Kita semua yang akan menanggung kesannya. Adakah kita ingin biarkan perkara ini begitu? Terserahlah untuk kita fikir-fikirkan.